Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmi Faizun binti Muhammad Saupi, A21HP0190. Berikut merupakan ahli kumpulan saya. Pada hari ini, kami akan memberitahukan kepada anda semua berkenaan dengan aplikasi yang kami akan wujudkan untuk menyelesaikan permasalahan pertuturan bahasa Arab. Kita tidak dinafikan bahawa pertuturan bahasa Arab semakin kurang dilakukan pada anak muda zaman kini yang mengambil aliran agama. Pada mereka, bertutur bahasa Arab ini adalah susah. Maka, kami mewujudkan satu aplikasi untuk memudahkan mereka bertutur dalam bahasa Arab dengan fasih. Oleh itu, ayo kita saksikan perbentakan daripada kawan-kawan saya berkenaan dengan aplikasi yang kami akan wujudkan untuk memudahkan anda semua, khususnya pelajar tingkat 3 untuk bertutur dalam bahasa Arab dengan fasih. Ayo kita saksikan. Permasalahan yang wujud dalam kalangan pelajar tingkatan 3 sekolah agama ialah masalah berkomunikasi dalam bahasa Arab. Tidak dinafikan bahawa bahasa Arab merupakan bahasa ketiga yang tersusah di dunia. Sekolah yang mempunyai subjek bahasa Arab, kajian telah membuktikan bahawa 70% daripada pelajar tidak mampu mengikuti perbincangan dalam kelas dengan efektif disebabkan oleh penguasaan bahasa Arab mereka yang lemah. Hal ini terjadi kerana pelajar kekurangan koleksi kosakata sehingga menyebabkan mereka kurang yakin untuk bercakap dalam bahasa Arab. Kepentingan mempelajari bahasa Arab ialah dapat mewujudkan medium kerjasama dan perkongsian secara global dalam sektor pendidikan, ekonomi, teknologi dan juga pelancongan negara. Oleh itu, kami telah mencipta satu aplikasi kosakata bahasa Arab untuk menambahkan lagi kosakata mereka supaya mereka lebih yakin dan dapat berkomunikasi dengan baik. Seterusnya, pada bahagian analisis pula, kami memilih model ADDIE dalam membangunkan aplikasi ini. Ini adalah kerana model ADDIE dapat menghasilkan satu aplikasi reka bentuk yang kreatif dan dapat menarik minat pelajar untuk menggunakan aplikasi tersebut. Model ADDIE telah menjadi pilihan dalam reka bentuk modul pengajaran bagi subjek bahasa Arab kerana proses yang digunakan oleh model ADDIE dilihat amat teliti dan berorientasikan sistem dalam menghasilkan satu reka bentuk model pengajaran yang baik. Analisa daripada model ADDIE yang pertama ialah analisis, di mana dalam proses ini kami telah menganalisis tentang beberapa perkara, antaranya ialah pengguna kami merupakan pelajar sekolah agama tingkatan 3. Selain itu ialah apakah jenis halangan pembelajaran yang wujud dan juga tempoh masa yang diambil untuk membangunkan aplikasi ini. Seterusnya ialah desain, di mana dalam reka bentuk ini kami telah meletakkan ciri-ciri seperti lagu, flashcard, video drama pendek dan juga permainan online. Reka bentuk yang dihasilkan dalam aplikasi ini juga mempunyai warna-warna yang ceria serta mengikut standard teknologi terkini. Pada tahap development pula, kami telah menjalankan kerja-kerja projek multimedia mengikut apa yang telah dipersetujui bersama. Seterusnya, implementation. Aplikasi telah dilaksanakan dan diuji untuk mengenal pasti sama ada ianya berkesan ke atas pelajar atau memerlukan penambahbaikan. Dan akhir sekali, pada tahap evaluation, kami telah mewujudkan kadar kepuasan pengguna. Misalnya, pengguna boleh memberikan berapa banyak bintang setiap kali mereka tamat permainan atau selepas habis menggunakan aplikasi yang telah kami bangunkan. Okey, kesimpulannya, model ADDIE adalah pilihan terbaik dalam melaksanakan projek mencipta aplikasi kosakata bahasa Arab. Hal ini demikian kerana model ADDIE merangka proses menyeluruh aktiviti reka bentuk pengajaran dan ini menjadi kelebihan kepada model ADDIE berbanding model Azure dan model yang lain.
Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada ringkasan berkenaan teori yang dipilih. Berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti, iaitu kelemahan pelajar untuk bertutur dalam bahasa Arab kerana kekurangan kosakata, maka kami telah memilih teori kognitif. Teori ini sesuai kerana dalamnya merangkumi pelbagai strategi kognitif. Di dalam artikel Afandi, pada muka surat 143, beliau menyatakan bahawa West, Farmer dan Wolf 1991 dalam Panan menjelaskan ada 4 keluarga besar strategi kognitif, iaitu chunking, spatial, bridging dan multipurpose. Di dalam multipurpose juga ada lagi cabang strategi, iaitu rehearsal, imagery dan mnemonics. Hal ini diperkuatkan lagi dengan pendapat dari Vygotsky yang menyatakan bahawa terdapat 2 faktor utama dalam perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu interaksi sosial dan kemahiran berbahasa. Oleh itu, teori kognitif ini dianggap sesuai dalam menyelesaikan masalah dalam kelemahan pelajar untuk bertutur dalam bahasa Arab. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada storyboard aplikasi kami. Aplikasi kami diberi nama Jom Belajar Mufradat. Pada muka hadapan, pengguna akan dapati 2 kotak kosong di mana pengguna perlu mengisi username dan password untuk login masuk aplikasi tersebut. Sekiranya pengguna lupa passwordnya, maka mereka perlu menekan forgot password yang terpapar. Seterusnya, ini pula adalah paparan di mana sekiranya pengguna berjaya log masuk aplikasi kami. Seperti yang kita lihat, terdapat satu butang merah iaitu butang main. Sekiranya pengguna ingin mulakan permainan, maka mereka perlu menekan ataupun klik butang tersebut. Selepas menekan butang merah, paparan ini akan ditayangkan kepada pengguna di mana terdapat 6 permainan yang telah kami sediakan, iaitu cari perkataan, bahasa kalimat, peta minda, kharitoh zahniyah, cari barang tersembunyi, al-anasir makhfiyah, syarihah zakirah, kad imbas, video dan lagu aghniyah. Namun, seperti yang kita lihat, terdapat 5 permainan yang telah dikunci. Oleh itu, pengguna perlu mulakan permainan dengan cari perkataan. Sekiranya satu peringkat telah berjaya dihadapi oleh pengguna, maka permainan peta minda akan dibuka. Begitu juga dengan permainan-permainan yang seterusnya. Ini merupakan permainan berdasarkan chunking. Chunking bermaksud strategi mengorganisasi sesuatu secara sistematik melalui proses pengurutan, mengklasifikasi dan menyusun. Oleh itu, dalam permainan chunking ini kami telah memilih permainan cari kata dan dalamnya ada 3 peringkat, iaitu mudah, sederhana dan susah. Bagi pengguna yang menggunakan untuk kali pertama, mereka perlu memulakan permainan dengan peringkat mudah. Setelah pengguna memilih peringkat, pengguna akan dibawa kepada muka bermulanya permainan kata. Ini merupakan salah satu contoh kategori yang terdapat dalam permainan cari kata, iaitu makanan keperluan. Kategori yang terpapar akan dipaparkan secara rawak. Simbol anak panah hitam yang menghala ke kanan diletakkan supaya pengguna boleh kembali semula ke muka pemilihan peringkat. Okey, spatial ni adalah satu strategi yang menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya, membuat frame iaitu jadual ataupun peta minda kognitif. Okey, berikut adalah serba sedikit mengenai definisi spatial. Saya akan menerangkan sedikit mengenai permainan yang kami telah bina. Okey, permainan ini berkonsepkan peta minda di mana ia menjadikan pelajar dapat mengelaskan pelbagai kosakata harian berdasarkan kategori. Terdapat banyak perkataan, maka pengguna perlu mengelaskan ia. Misalnya, peta minda tersebut meminta untuk mengelaskan jenis-jenis buahan, maka pengguna haruslah menarik perkataan tersebut untuk dimasukkan ke dalam peta minda. Contohnya, mauzun adalah pisang. Jadi pengguna haruslah menarik perkataan tersebut untuk memenuhkan ruangan kosong yang terdapat pada peta minda tersebut.
Tak terus kepada bridging, dan sekali lagi ditegaskan bahawa bridging ialah strategi untuk menghubungkan pemahaman seseorang melalui metafora, analogi dan advanced organizer ataupun kerangka dalam bentuk abstrak. Pada menu utama, pengguna boleh memilih cari barang tersembunyi untuk aktiviti bagi bridging. Anda perlu mencari barang tersembunyi di kedai runcit, namun anda perlu main mengikut peringkat, iaitu peringkat 1. Apabila semua barang tersembunyi telah dapat dicari, barulah ke peringkat yang seterusnya. Cara bermain ialah pengguna akan diberi senarai barang untuk dibeli dan barang-barang yang perlu dibeli itu hanya perlu dimasukkan ke dalam troli. Barang yang dimasukkan dalam troli akan menjadi tidak berwarna pada senarai sebagai petanda. Setelah semua barang yang tersembunyi dapat dicari, barulah butang kembali boleh ditekan semula dan peringkat seterusnya boleh dimainkan. Strategi pembelajaran seterusnya ialah multi-purpose, di mana multi-purpose ini strategi untuk pelbagai tujuan seperti rehearsal iaitu pengulangan, imagery iaitu membayangkan, dan mnemonik alat bantu mengingat. Bagi rehearsal ataupun pengulangan, pengguna boleh memilih kad imbas. Setelah memilih kad imbas, pengguna boleh memilih kategori untuk mempelajari kosakata dalam bahasa Arab. Misalnya, pengguna memilih gambar buah-buahan untuk dipelajari, maka pelbagai buah-buahan dalam bahasa Arab akan dipaparkan pada kad imbas. Klik pada bahagian buah tersebut, ia akan mengeluarkan bunyi sebutannya dalam bahasa Arab, dan kad imbas ini juga boleh dimainkan berulang-ulang kali. Setelah selesai memaparkan kad imbas, pengguna boleh menjawab kuis berdasarkan kad imbas tadi. Pengguna perlu klik pada butang putar dan roda akan berputar serta kad imbas akan dipaparkan secara rawak. Terdapat 10 soalan dan pengguna perlu menjawab dalam tempoh masa 3 minit dengan 5 hayat. Untuk imagery atau pembayangan, pengguna boleh klik pada butang video. Terdapat banyak pilihan dalam video dan pengguna hanya perlu klik pada video berkenaan. Video yang dimainkan ini akan merangsang imajinasi pengguna mengenai barang dalam kehidupan seharian kerana barangan yang dipaparkan dalam bentuk animasi menyerupai barangan harian dalam bentuk realiti. Video akan dimainkan dalam audio bahasa Arab dengan sarikata bahasa Melayu. Akhir sekali ialah mnemonics, alat bantu mengingat. Aktiviti yang sesuai adalah lagu. Pengguna hanya perlu klik pada kategori yang diinginkan dan kosakata dalam bahasa Arab akan disusun dalam bentuk lagu dengan irama ceria dan biasa didengari ataupun popular dalam kalangan masyarakat kita. Bukan itu sahaja, lagu boleh dimainkan berulang-ulang untuk memudahkan pengguna menghafal kosakata bahasa Arab dalam bentuk lagu yang riang dan biasa didengar. Sekian saja daripada saya, kita beralih kepada bahagian yang seterusnya. Kesimpulan yang dapat disimpulkan berdasarkan aplikasi yang kami bangunkan ini adalah para pengguna dapat menambah kosakata bahasa Arab mereka sedikit demi sedikit dan juga mereka dapat memperbaiki cara lisan bahasa Arab mereka dengan orang yang lain. Maka dengan itu, aplikasi ini menawarkan permainan yang menarik untuk menambah minat pelajar dalam mendalami ilmu bahasa Arab. Maka dengan itu, marilah sama-sama anda semua untuk mengakses aplikasi yang kami telah bangunkan. So, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.